Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 budak Masya. Kamu orang nanti intern dekat mana? Belum tahu lagi. Belum tahu bukan. Cuma aku pun belum ada lagi tempat intern. Salah satu sebab kenapa aku nak cari lagi tempat intern adalah aku risau kalau contohnya kan aku minta tempat intern tu, bos dia tu non muslim. So aku ada macam kerisauan bah. Ada hukum ke macam ada satu salah ke kalau boleh ke kalau kita bekerja dengan bos tu dia non muslim? Setahu aku lah, kalau kita mau bekerja dengan non-muslim, rasanya boleh, sebab asal sesuatu hukum kan harus. Jadi macam selagi tidak melanggar syariat Islam, selagi tu benda tu diharuskan. Jadi rasanya boleh. Sama lah dengan yang Buya Yahya cakap ni. Dia bilang ada dia sebut beberapa lah syarat seorang muslim ni yang boleh bekerja dengan non-muslim. Yang salah satu dia yang pertama jaga kehormatan, macam tutup aurat lah. Macam janganlah kita kerja di tempat tu kan kalau orang tu nak suruh kita pakai tudung, kita buka tudung begitu. Itu kita nak menggalakkan sangat. Terus yang kedua, pekerjaan tu yang menurut Islam tu boleh. Macam kalau jual arak macam 7E gitu, yang ada jual-jual arak tu kan. Kalau boleh kita jangan kerja yang ada macam terjebak dengan minuman-minuman yang haram. Pasti yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang halal menurut Islam, macam itulah yang arak juga. Pasti yang keempat, tidak bersentuhan dengan najis. Macam contoh tempat makanan kan, ada kan yang orang yang pakai tudung tapi dia potong daging babi. Itu anda boleh lah. Memang jelas haram. Ya, sebab dulu pernah juga kan itu macam viral, orang mempersoalkan. Pasti yang kelima, macam meninggalkan kita punya kewajiban macam solat itu. Majikan kita hendak kasih, kita macam berusaha lah cari tempat lain lagi. Kali kita yakin bahawa pekerjaan tu tidak produk yang macam Yahudi lah, macam boikot orang macam Israel gitu sekarang kan, macam Palestina. Jadi kita punya fokus tu as long as benda tu tak haram, kita boleh kerja lagi lah dengan bos tu. Itu poinnya. Jadi kita mesti faham apa yang halal untuk kita buat dan apa yang haram untuk kita buat, supaya tak terjebak dengan benda yang salah. Gitu. Kalau begitu kan, macam mana kalau yang satu company tu dia ada tokong, which is tempat sembahan, tempat orang solat tu kan, yang tokong-tokong kecil di luar tu kan. Kalau bagi dekat Malaysia lah, orang yang ada tokong tu dia ada 2 penganut saja, antara di Cina ataupun Buddha. Dorang anggap tokong ni macam yang membawa dorang punya ni produk tu makin macam masyhur gitu. Jadi dia macam kita lah, kita solat atau begitu. Ada orang pun begitu juga, tapi tidak ada macam campur tangan produk-produk yang orang jual. Maksudnya boleh lah kan kalau so kalau tempat tu ada tokong kecil dibolehkan. Faham. Selagi macam tiada kaitan pun dengan apa yang dorang punya pekerjaan. Sebab solat tu kan tokong tu kan untuk dorang sembah. Jadi macam tiada kaitan pun dengan apa yang dorang kerjakan kan. Jadi macam selagi benda tu tiada kaitan dengan pekerjaan mereka, jadi kita bolehlah kerja dengan mereka. Lepas tu kalau contohlah yang macam saya cakap tadi, yang Buya Yahya cakap tu kan, kalau kita tempat kerja kita tu dorang tidak kasih benar kita solat, macam mana? Macam aku dulu kan, aku pernah kerja dekat satu company ni kan, bos dia non muslim. Kan di sana tu waktu rehat aku cuma pukul 2 sampai pukul 4. Kalau di Semenanjung ni hanya
waktu Zuhur je yang lepas untuk semayang. So waktu asar, maghrib memang out lah, memang tak boleh nak semayang kat situ kan. So macam mana tu? Patutkah aku berhenti kerja? Macam mana? Kalau ikut situasi kau tu, mungkin kau patut berhenti sebab macam waktu solat tu kan dia macam terganggu kan. Takkanlah tiap hari kau nak qada solat kan. Ya betul. Benar Jadi tu. macam jadi macam fikirlah apa yang terbaik. Jadi kalau ikut dari segi lain, macam sebelum mau start intern tu kan, kita patut pilih kita patut tanyalah. Kalau kita tahu dia punya majikan tu, kita punya majikan tu non muslim, kita patut tanya bila dia punya time. Lepas tu bolehkah kita macam minta masa untuk solat, untuk lari sekejap dari kerja untuk solat. Gitu. Tapi kalau macam majikan tu dah suruh kita berhenti untuk solat, jadi patut cari tempat lain lah rasanya. Oh, begitu. Macam betul jugalah kan, sebab kalau kita minta tempat intern kan, atau minta tempat kerja sekalipun, kita kena tanya dulu. Betul juga tanya tempat tanya waktu boleh excuse untuk solat ke tidak kan. Sebab macam dorang pun ada time solat dorang. Ya betul. Macam tu lah, macam kan Malaysia kan masyarakat majmuk, jadi macam saling memahami. Betul. So keyword dia kat sini, kita kena utamakan semayang. Solat. Yang memberi rezeki adalah Allah, bukannya manusia. Begitu. Betul. So aku ada sharing lah dekat sini kan. Dia bukan sharing lah, dia macam yang ada terjumpa kan. Dia punya dekat laman web Mufti tu, hukum bekerja di kafe bukan Islam yang menyediakan makanan halal. Contoh dia kan macam Garrick Kitchen. Kita tahu Garrick Kitchen Muslim punya. ya non-Muslim, dan Garrick Kitchen yang di Semenanjung Tiba. Yang di 1B tu dia memang serve pork, which is serve khinzir kan. So memang sah-sah lah kan, tak boleh. Tapi baru-baru ni Garrick Kitchen, dorang ada buat satu cawangan baru. Tapi di sana tak serve pork. Memang tak serve non-halal punya food lah. So tapi kan maksudnya di situ bila tak serve pork, tak serve arak, kira halal lah kan dekat situ. So tapi the confusion is Syarikat utama dia tu. owner dia tu adalah non-Muslim. So dekat sini Ada khilaf lah. dia bukanlah khilaf, dia ada yang pendapat tu kan. Said Al-Sa'di dia mengulas satu firman Allah kan dalam surah Al-Baqarah. Allah suruh kita cari makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. So Syekh Al-Sa'di ni dia mengulas ayat tadi tu dengan mengatakan bahawa orang beriman ataupun orang kafir, dia makanlah apa pun yang ada dekat atas muka bumi ni asalkan benda tu baik dan boleh dimakan. So macam yang kita tahu, benda yang haram dalam Islam ni arak, dengan babi. ya, so macam so bolehlah di situ kalau kita kita yang Muslim bekerja di sana sebab dia serve halal. Even dia punya majikan utama dia tu adalah non-Muslim. Jadi okey lah kalau kita nak tahu kita kerja sana. Tapi bila kita tahu baru kita cari tempat lain begitu. Indah juga sebab kan macam yang Lina cakap tadi, asal sesuatu benda tu kan harus. Even majikan dia tu non-Muslim tapi dia serve makanan halal. Tapi itulah dia punya, maybe lah akan ada was-was sikit dari segi cara dia atur makanan sama ke tidak dengan yang di Karamusing dengan yang di 1B tu. Sebab yang di 1B kan non-halal, yang di Karamusing tu halal. So macam mungkin dia akan ada satu confusion lah. So orang yang bekerja di situ jadi satu amanah lah untuk dia macam membezakan betul-betul yang mana halal, yang mana haram gitu. Okey. Berkisarkan pasal dalil ni kan, boleh saya sentuh satu dalil kah? Boleh. Daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dari riwayat Al-Tirmizi, dia cakap tinggalkanlah apa yang menjadi keraguan kepadamu kepada yang tidak meragukan. Maksudnya di sini Rasulullah sendiri suruh kita kalau kita ragu-ragu, macam yang
tadi cakap yang sufnopok tuh kan, ragu-ragu kita mau kerja sana. Kalau contoh kita kena bagi 2 kerja, kita ambil yang lagi kita tidak syubha lah di sana. Daripada kita mau pergi situ Yang semata-mata dia viral. Betul. Jadi kita macam pilih tempat yang diyakini halal untuk kita. Begitu. So, kan solat dia macam ada lagi satu sharing yang macam cantik jugalah sharing dia kan. Kita mungkinlah kita akan ada yang bekerja di kedai kapek tiba. Kafe. Ya, kedai kapek kan. Yang tikar tuh kan. Ya, tikar. Oh, sini panggil tikar kah? Sorry, kedai tikar. Kapek tikar. Boleh sama lah betul, asalkan kita boleh faham. Ya. Kan rumah ibadat yang bukan Islam, kalau kita pernah tengok lah cerita-cerita non-Muslim kan yang dekat gereja tu pun kan, dia ada satu kapet tu kan. Oh ya. Kapet tu kan halal. So kita bolehkah kalau kita pasang kapet di sana? Maksudnya macam Nah, aku punya soalan ni. Ada jawapan di sini sebenarnya. Mau tanya dulu. Situasi lain. Ya. Okey. Kalau kau rasa okey lah. Kau rasa bolehkah kita yang jual kapet, kita pasang kapet tu dalam rumah ibadat orang? Oh, maksudnya perkhidmatan Ya, tu lah. perkhidmatan tu. rasanya boleh. Rasanya pun macam boleh sebab dia tidak melibatkan kita terpaksa. Bukan kita yang menyembah kita hanya menurut perintah begitu saja. Betul lah tu. Sebab Dapat gula-gula lah. dekat sini pun dia memang ada cakap macam tu. Ada kalangan yang mengharuskan kerana pekerjaan tersebut tu bukanlah satu maksiat. Sebab kita just pasang kapet je dekat sana. Bukannya setiap hari kan. Ya, betul. Kita bukannya pergi sembah situ setiap hari. Pasang kapet pun satu hari paling kurang, paling lama pun 1 jam je. So dibolehkan. Okey. Contohlah kan, Food Panda atau Grab Food ni kan. Okay, macam dekat college sendiri kan ada non-Muslim kan. Ya. So macam kalau diorang craving nak makan something yang non halal. Faham? So apalah responsible atau tanggungjawab Grab Food ni kalau dia tahu order yang dia dapat tu? Kalau dia tahu, Ya, kan sebab kalau Grab Food ni dia akan nampak dulu apa benda yang diorang order. Ya, betul. Sebab nak pergi kedai tu kan. So apalah responsible ni, dia patut reject ataupun dia boleh terima? Kalau dia tahu benda tu haram, macam dia tahu apa yang dia jual tu macam dia jual arak ataupun bukan jual lah, dia macam hantar, apa yang dia hantar tu arak ataupun pork kan. Macam kalau dia tahu apa isi kandungan tu, benda tu haram. Okey, kalau dari sisi mazhab Hanafi, dia kata dibolehkan sekiranya barang-barang haram itu bukan untuk orang Muslim. Maksudnya dia tukang hantar tapi bukan untuk non-Muslim lah. Macam dia hantar kepada yang non-Muslim kan. Macam itulah. Mazhab apa tadi? Mazhab Hanafi. Itu dibolehkan. Tetapi kalau dia memang dia tahu pun apa yang dia hantar tu macam kan dia semestinya orang yang hantar makanan tu macam Grab Food, Food Panda tu kan, dan macam Indah check pun kandungan dalam apa yang dia hantar tu, itu diharuskan. Macam kalau dia tahu lah, memang betul dia tahu, maka pendapatan yang dia dapat tu halal, dikira halal. Tapi kalau dia tahu benda tu haram, jadi haram lah benda tu. Itu mazhab apa? Itu umum, secara umum. Secara umum dia lah. Umum dia. Yang membolehkan tu Hanafi. Yang membolehkan tu mazhab Hanafi. Begitu. Okay, so kesimpulan dia dekat sini, dia tak ada masalah pula kan kalau kita minta kerja dekat company yang bos dia tu, kita tahu memang non-Muslim. So and then kalau bos tu tak bagi kita solat di waktu solat, kita boleh Cari tempat lain. Lepas tu kalau even tempat tu ada tokong atau tempat sembahan, still boleh sebab dia tak mengganggu kita punya pekerjaan. Betul. Faham? Itu. Thank you sharing hari ni. Jangan nampak Zati nak nampak. Cepatlah Aman.
mana dia punya isi ni, konten-konten ni. Semasa Zati macam lah. Jangan macam lah. Adlina green tea. Dan Amy. Macam lah. Majikan penisam. Okay, serius. Jangan mesti dengan aku yang mengatakan Indah. Indah. Bukan aku. Pegang tap, aku pegang apa pisang. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef. Berapa kali Waalaikumsalam. So, Sedih juga. kita kan dah nak intern sem depan. Dah habis dah sem. Bukan aku yang ketua. Ha? Kau. Ha? Gigit ni. Kan kita nak pilih tempat intern ni kan. Kita rasa. So, dah ada tempat intern. Belum. Masih. Masih. Pura-pura dah ada Sudah. mana? Okay, kita kan nak kita kan nak rehearsal. Okey tak begitu? Hujan guys. Tak apa. Kita teruskan. Then, tahu. Nak okay. Sorry, kita repeat. Pelan dalam mencari tempat intern, apa kerisauan kau tu? Saya risau. Kalau bos tu bukan Islam. Lampau deep. Udah kita mau suntuk tajuk sejak. Tapi kenapa Mas Lina? Ada tunggu aku kali. Tiba-tiba orang sini aku macam dia dah sini.